Susulan laporan aduan rakyat semalam berhubung wujudnya jalan tikus yang menyebabkan kesesakan dalam kawasan perumahan di Bukit Indah, Johor Bahru. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri tidak mahu mengambil tindakan drastik menutup terus jalan pintas haram itu, sebaliknya bercadang membina laluan alternatif. Selain itu, ia bagi membolehkan kajian terperinci dijalankan untuk menilai sama ada ia lebih mengundang masalah atau bermanfaat untuk penduduk setempat. Juliana Syarin berkongsi penyelesaiannya. Semalam, aduan rakyat melaporkan rungutan penduduk Taman Bukit Indah yang berdepan kesesakan di hadapan rumah mereka hampir setiap hari disebabkan adanya jalan tikus di belakang kawasan perumahan itu. Ketika saya dan juru kamera sedang merakam situasi tersebut, kami didatangi seorang lelaki mengakui dirinya yang bertanggungjawab membina jalan pintas ini. Dia yang juga pengerusi Persatuan Penganut Dewa Tandawal Karupu Murni Bukit Indah berkata, jalan pintas itu dibina bagi memudahkan orang ramai untuk berulang-alik. Natijahnya, tempoh perjalanan lebih singkat, tiada lampu isyarat selain menjimatkan bahan bakar. Siapa yang buat? Saya yang buat. Pertama kali ni KTM dekat jalan ni dulu dekat Kelapa Sawit. Lepas tu saya buatkan satu jalan kecil. Sekarang jadi sudah besar. So, masih je dulu dia ada komplain banyak kereta banyak jam sini jam sana jam. Sebab saya untuk buat tu untuk rakyat ada siapa-siapa emergency boleh masukkan boleh pergi. Jelasnya jalan ini dibina pada tahun 2011 dengan kos lebih RM10,000 selain mendapat kebenaran bekas Timbalan Menteri Kerajaan terdahulu. Dari mana dapat duit buat jalannya ke? Untuk saya pertama saya untuk keluarkan saya sendiri duit. Berapa banyak you peruntukkan di saya sendiri buat dalam negara ada RM10,000 lebih. Untuk buat jalan ni, Angka ada minta kebenaran Majlis Bandaraya? Ada surat ada Datuk Timbalan Menteri dalam tu dia ada bagi duit di tempat tu pakai temporarily kasih gunakan saja, bukan ada saya sendiri. Dia bagi surat saja. Habis lepas tu balai-balai polis semua hantar surat tu ini temporary kita gunakan ni. Ini kuil pun ini kecil saja akan besarkan. Berdasarkan rekod Ibu Pejabat Polis Iskandar Puteri, 10 kemalangan kecil dilapor membabitkan kenderaan bergesel di laluan ini. Bagaimanapun, tiada sebarang tuntutan boleh dibuat memandangkan jalan ini tidak sah. Perkara itu kami panjangkan kepada Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Datuk Bandarnya, Datuk Adib Azhari Daud berkata pihaknya sedia maklum mengenai masalah itu. Namun untuk menutup jalan itu serta-merta tidak boleh dilakukan. Ini kerana ia perlu melalui proses mengubah kandungan dalam rancangan tempatan daerah RTD semasa. Draft rancangan tempatan yang mengandungi cadangan jajaran laluan baru itu perlu disemak oleh penduduk bagi membolehkan mereka memberi pandangan atau membuat bantahan kepada pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang keputusan dibuat seperti yang termaktub dalam Akta 172 iaitu Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Seandainya kita buat jalan begitu tanpa membuat pindahan terhadap rancangan tempatan daerah, dua penduduk ni iaitu Bandar Seri Jaya dan juga Taman Bukit Indah boleh membuat tindakan undang-undang kepada majlis. Pada saya, isu yang pertama tu yang paling penting sekali. Kita kena buat hebahan makluman dan seranta kepada penduduk-penduduk di situ. Sekiranya ada asas yang kukuh tidak mengadakan yang disebut oleh Jawatankuasa Bantahan, kita tak akan buat. Sekiranya Jawatankuasa Rayuan dan Bantahan terima benda itu boleh dibuat, maka kita akan buat. Katanya lagi, dari tahun 2016, hanya 3 aduan diterima. Bagi menghalang daripada kenderaan dipandu laju, Bonggol telah dibina MBIP tahun lalu. Turut ditegaskan tindakan undang-undang boleh diambil oleh pemilik tanah ke atas pencerobohan itu. Kita tak mahu dalam keadaan sekarang untuk ambil tindakan yang drastik, terus menutup. Bagaimana nak protect taman ini? Ada jalan atau tindakan usaha yang boleh dilakukan untuk dia tak betul-betul lalu depan rumah? Saya rasa kalau ikut rancangan tempatan daerah rancangan tempatan daerah dengan pelan-pelan yang dikemukakan oleh pemaju-pemaju perumahan seperti Taman Bukit Indah, saya rasa sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup telah mengambil kira pelbagai faktor dan aspek. Pada saya itu sudah cukup. Kalau kita tambah sesuatu yang kita rasa benda ini memudahkan setengah orang tapi mungkin menyusahkan orang lain pula. Di pihak Datuk Bandar, penyelesaian jangka panjang dirangka.
MPIP bercadang untuk membina laluan alternatif dan jika bersesuaian, ia akan dibawa dalam bajet 2021. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri akan mendapatkan khidmat perunding bagi menilai cadangan mereka untuk membina laluan alternatif daripada persiaran Afiat ini ke Jalan Selesa Jaya di seberang sana, juga cadangan kedua daripada persiaran yang sama ke Jalan Silat Gayung. Namun semua ini memerlukan kajian yang terperinci dari aspek reka bentuk, kerja ukur dan juga segi kos. Masalah kesesakan ini mungkin dilihat biasa bagi sesetengah pihak, tapi cukup azab bagi mereka yang menempuhnya saban hari. Kalau boleh aman, kenapa nak sesak? Emailkan aduan berserta nombor telefon ke aduanrakyat 3.0@tv3.com.my. Juliana Syarin, Aduan Rakyat, TV3, kami prihatin.